سبع المثاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. قال الله تعالى في القرآن العظيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر أمورنا ولا تعسر علينا. Pertama sekali, marilah sama-sama kita melafazkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan nikmat, izin dan limpah kurnianya kita masih berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Masih berada dalam jamaah muslimun, jamaah muslimin, masih berada dalam iman, dalam Islam. Anugerah nikmat yang besar ini perlu kita pertahankan dan kita bawa sehingga kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita membanyakkan salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kerana dengan limpah rahmat Allah utuskan sebagai hidayah petunjuk kepada sekalian alam yang menerangi dunia dan menyelamatkan manusia daripada kerosakan. Bersyukur kita berjumpa dan bertemu lagi di rumah Allah setelah kita tidak berjumpa lebih daripada 3 bulan. Bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7 jumpa balik 3 bulan diuji dengan ujian supaya tidak boleh berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh berada dalam majlis ilmu, supaya kita berfikir sejenak betapa Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa melakukan apa juga apa yang dikehendakinya. Yaf'alu ma yasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Zikir wirid yang kita baca hari-hari, maknanya itulah yang berlaku pada kita 2-3 bulan ni. Allah cuba kita. Di samping Allah nak uji kita dengan memberi sedikit kesusahan, sedikit ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ujian supaya nak memilih siapa di kalangan kita yang terbaik. Waliyuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Allah bagi sikit rasa susah supaya kita akhirnya la'allahum yarji'un, supaya kita kembali kepada asal fitrah kita, kejadian kita, keyakinan kita yang datang daripada Allah, janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu dapat kita kembali. Jadi kalau ini yang dapat kita jelmakan selepas
ujian-ujian ini baru ada kesan kalau sama je macam dulu malah teruk lagi nanti kita masih lagi belum ada kesan lah terhadap apa yang Allah turunkan. Diuji kebiasaan-kebiasaan kita. Peraturan Allah kita tak ikut, Allah boleh dengan kuasa dia menghalang benda tersebut. Contohnya apa, amalan-amalan aktiviti perjudian, maksiat yang sebelum ni tidak ramai orang tidak mencegahnya, malah memberi sokongan ataupun buat dek sahaja. Tetapi Allah dengan kuasa Allah menutup semua tempat-tempat maksiat ini dengan izinnya, bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia. Pusat-pusat hiburan, pusat-pusat judi, pusat pelacuran, hotel-hotel besar semua tutup, ya. Allah yang mengatur segala-galanya supaya kita fikir kembali bahawa banyak lagi benda yang kita tak buat, banyak lagi benda lara, benda yang lalai yang kita tidak buat untuk agama kita. Jadi perubahan cara kita bergerak, cara kita, kehidupan kita pun hari ini nak datang masjid susah, kena tulis nama, kena cuci tangan, kena pakai mask, kena sukat suhu tiap-tiap kali. Tapi kita boleh ikut, kita boleh ikut benda tu. Itu kita buat supaya kita dapat hindar benda tu. Kita buat, kita boleh ikut. Jadi adakah tuntutan suruhan Allah kita tidak boleh ikut? Ini yang kita rancang pun kita boleh ikut. Saya hari ni terkena juga lah, main terlambat sikit. Nak marah siapa? Nak marah kita kan? Nak marah, tapi kita nak cari alasan lah. Traffic light lambat lah, hujan turun lah, macam-macam lah kita alasan kita kan. Tak boleh masuk dia lambat ni, duduk semayang di luar lah sikit mula tu. Sabar je lah kita kata kan. Macam mana? Itu peraturan yang kita buat, kita ikut, kita taat, kita ikutlah. Tapi peraturan Allah jangan pula kita sewenang-wenangnya melanggarnya. Banyak tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang dibawa datang oleh Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah kita ambil menjadi amalan kita. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang ditegah hendaklah kita larang. Kita bolehlah bermuhasabah, kita buat dah tuntutan apa yang disuruh oleh Allah melalui Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita baca hadis-hadis Nabi, bukan sekadar kita baca, tapi kita nak ambil ilmu pengetahuan, suruhan, arahan, nak ikut, nak amal dalam kehidupan kita sebaik yang mungkin. Dan sekali-kali kita tidak akan ingkar terhadap perkara itu. Sebab perkara kita sendiri buat peraturan pun kita boleh taat ikut, apatah lagi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, ini sebagai mukadimah dah lama tak kuliah, kita mukadimah sebagai memperingati diri saya sendiri dan diri tuan-tuan juga bahawa mendengar sesuatu yang berkaitan dengan arahan Allah, arahan Rasulullah, arahan wahyu Al-Quran adalah suatu kewajipan yang mesti kita taati, ya. Kebetulan pun tajuk hadis hari ini, hadis yang ketujuh yang kita akan baca ialah agama itu nasihat, ad-dinun nasihah. Jadi nasihat, peringatan adalah sesuatu yang amat penting dalam agama kita. Kita mesti mendengar nasihat-nasihat yang baik dan kita ikut nasihat itu, kerana nasihat itu adalah bertujuan untuk kebaikan terhadap diri kita. Para ulama, para ilmuwan Islam semuanya meninggalkan nasihat-nasihat untuk kita,
supaya kita ikut nasihat tersebut. Contohnya Imam Ghazali sendiri, selain Imam Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, Imam Syekh yang besar, banyak menulis kitab. Di antara kitab nasihatnya ialah Ayyuhal Walad, nasihat kepada anakku. Dalam nasihat itu, salah satu daripada nasihat Imam Ghazali itu memperingatkan kita tentang masa hidup kita di dunia ini, waktu. Itu yang pertama, nasihat yang pertama sekali, supaya kita berhati-hati dengan masa yang Allah berikan. Kalau kita lalai, kita akan rugi dan tidak boleh dikembalikan. Itu nasihat yang pertama. Sebahagian daripada nasihat yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ialah sabda baginda yang berbunyi, adalah dikira sebagai tanda berpalingan Allah Ta'ala daripada seseorang hamba apabila ia selalu mengerjakan perkara yang tidak berfaedah. Ini nasihat yang pertama Imam Ghazali dalam kitab kecilnya Ayyuhal Walad. Dan seandainya satu saat sahaja daripada umurnya yang telah digunakan pada barang yang bukan merupakan tujuan hidupnya, iaitu beribadah kepada Allah, yang kita hidup kita ni kita tak kaitkan dengan Allah, perkara lara, maksiat, apatah lagi perkara dosa kan, maka layaklah bahawa akan panjang penyesalannya pada hari kiamat nanti. Dan siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya, maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka. Maknanya ini tahap peringkat umur 40 tahun ke atas, dianggap dewasa. Sepatutnya kecenderungan kita adalah kebaikan itu melebihi daripada benda-benda yang tidak baik dan benda-benda yang lara. Kalau tidak, kita bersedialah untuk memilih jalan yang betul ataupun yang salah. Sebab itu dah kita dewasa umur ni, mesti kita menuju ke jalan Allah. Apa juga kerja kita, mestilah kita kaitkan dengan lillahi ta'ala. Barulah apa yang kita buat ini bermanfaat. Betul juga kita kata kalau 40-50 tak mau berubah, dia akan berterusan dalam keadaan itu. Manusia itu perangannya pun dia akan diakhiri dengan kebiasaan yang akhirnya. Dalam hadis yang sebelum tu pun kita baca, walaupun dia baik pada peringkat awal, tapi kalau hujung ni dia tidak bagus, dikuatiri dia akan mati dalam keadaan yang tidak bagus. Kita petik satu nasihat itu saja. Ini tidak bercanggah dengan hadis Nabi SAW, irtanin khamsan qabla khamsin, yang selalu kita dengar, yang dipaparkan di TV itu pun ada. Hendaklah kita merebut peluang semasa kita sihat sebelum kita sakit, semasa kita lapang sebelum kita sibuk, semasa kita muda sebelum kita tua, semasa kita kaya sebelum kita miskin, dan yang terakhir semasa kita hidup sebelum kita mati. Mati, tamatlah tempoh yang ditentukan oleh Allah. Mati mengingatkan kita tentang segala-galanya. Baik, hadis yang ketujuh, an Abi Ruqayyah Tamim ad-Dari radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li rasul wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Diriwayatkan daripada Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, untuk apa? Untuk siapa? Baginda menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para imam-imam muslimin dan seluruh muslimin. Ini ringkas, hadis ini ringkas. Tajuknya nasihat saja. Hadis ini dia diriwayatkan oleh
Bukhari dan Muslim dalam kitabnya bab Kitabul Iman yang menerangkan, menguraikan tentang bayanun ad-dinun nasihah ini. Jelas nombor hadisnya nombor 55, hadis-hadis yang awal juga ya. Jadi ada Tamim Ad-Dari ini mengatakan bahawa dalam hadis ini, hadis yang paling lengkap segala-galanya. Dulu innamal a'malu binniyat pun hadis yang lengkap juga. Ada sudut benda memenuh keperluan dalaman kerohanian. Ini dalam kehidupan seharian, pergaulan kita dengan manusia dan juga apa makhluk di atas muka bumi ini. Hadis ini di antara hadis yang dasar, yang lengkap. Walaupun singkat tapi padat, merangkumi makna yang luas, mempunyai banyak faedah, sehingga semua hukum syarak yang ada, sama ada usul maupun furuk. Hukum syarak ni ada yang usul, ada yang furuk ya. Usul tu ialah berkaitan yang fardu ain lah, yang wajib. Akidah, kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada Rasulullah, kepercayaan kepada kitab, kepercayaan kepada Nabi, malaikat, ghaib dan hari kiamat ini, semua itu adalah dipanggil usul lah, yang asal, keyakinan kepada Al-Quran. Furuk ialah hukum-hukum yang berkaitan dengan amalan kehidupan seharian, terdapat dalam makna ad-din an-nasihah ini. Bahkan pada satu kata yang ada di dalamnya, iaitu li kitabi, maknanya kalau kita nak rujuk maksud dasar iman, dasar agama tentang berkaitan dengan kitab ni, Al-Quran ini, apa yang tak ada dalam Al-Quran? Semuanya ada disebut, sama ada yang apa, peristiwa-peristiwa yang lampau, peristiwa yang sedang berlaku, peristiwa yang akan berlaku, semua ada disebut dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Lengkap. Itu wali kitabihi, maknanya nasihat, penerangan, peringatan tentang agama berkaitan kitab ini adalah satu benda yang penting penting. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 38, ma farratna fil kitabi min syai', tiada kami tinggalkan suatu pun dalam kitab Al-Quran ini. Maknanya tentang benda-benda keperluan manusia yang diperlukan, kehidupan, syariat dan sebagainya, semua ada dalam Al-Quran. Itu kalimah kita wali kitabihi sahaja kan. Sebab tu kita kata hadis ni pendek pun, tapi maksud kalau nak hurai dengan kitab itu pun, Al-Quran tu dah berapa banyak dah, semua dah lengkap dah. Jadi beberapa kalimah dalam hadis ini, ad-din makna dalam bahasa Arab millah itu dalam bahasa Arab juga artinya agama agama. Macam apa din tu, agama. Radina billahi rabba, yang kita baca doa kan, kita redha Allah itu sebagai Tuhan, Rabb, Tuhan. Wali Muhammadin nabiyya, Muhammad nabi. Wali lagi apa dia, wali Qur'ani imaman wa nura. Itu kita doa supaya kitab Al-Quran itu menjadi petunjuk atau imam, panduan dan cahaya kita di akhirat besok. Itu makna kalimah din ini millata Ibrahim hanifa, agama Nabi Ibrahim. Nabi Islam ini kaitan yang paling hampir dengan agama samawi yang lalu ialah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. An-nasihah, kalimah dalam hadis ni ada kalimah ad-din an-nasihah, kata yang menggambarkan keinginan baik bagi yang dinasihati. Nasihat ini maknanya memberikan sesuatu yang baik-baik saja, nak suruh makna apa, buat yang baik. Nasahtul ummah wa nasahal ummah. Jadi Nabi Muhammad ini dalam satu istilah digelar, tujuan diutuskan ialah wa nasahal ummah, maknanya memberikan benda-benda yang baik-baik kepada umat-umat Islam ini. A'immatil muslimin,
maksudnya ialah para pemimpin kaum muslimin. Kalimah dalam hadis. Amatihim, maksudnya ialah seluruh umat Islam dan pimpinan-pimpinannya. Daripada pemimpin, ya, daripada kalangan pemimpin dan umat Islam. Jadi kita lihat dalam kandungan hadis yang ringkas ini, dari segi kalimahnya, tetapi dari segi huraiannya nanti dia ada 5 benda yang perlu dihurai secara lebar tentang perlunya menerangkan nasihat, menyampaikan nasihat tentang berkaitan dengan Allah, lillahi wa li rasulihi, bagi nabinya, wali kitabi, bagi kitabnya, wali a'immatil muslimin, pesanan nasihat kepada pemimpin-pemimpin umat Islam, wa amatihim, pesanan kepada umat Islam keseluruhannya. Ada 5 perkara yang akan dihuraikan dalam hadis yang pendek ini. Yang pertama, nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia sebut agama itu adalah nasihat, tiangnya. Agama ini tak akan berkembang tanpa dengan ada nasihat. Ya. Banyak ayat Quran menggalakkan supaya kita menyampaikan nasihat, menyampaikan nasihat. Hadis-hadis yang berkaitan hak sesama Islam pun kita lihat ada menyebut tentang pentingnya manusia itu nasihat menasihati di antaranya. Itu di antara kewajipan, kewajipan terhadap manusia yang besar ialah menyampaikan nasihat. Dalam hadis tersebut terangkan bahawa ada 6 hak muslim di kalangan muslim itu ada 6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslim sittun. Ini hadis yang lain, kita lihat sebagai kita ulang balik, perlu menyampaikan nasihat ni berdasarkan tanggungjawab seorang Islam terhadap orang Islam. Yang pertama, haqqul muslim 'alal muslimi sittun iza laqitu fasallam alaih. Ini biasa kita dengar, hak kita dengan orang Islam ni bila kita jumpa, yang pertama ialah memberi salam. Memberi salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dua-dua dapat bahagian pahala, yang memberi salam dan juga yang menjawab salam. Yang kedua, wa iza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengajak ataupun menjemput kita, maka hendaklah kita sampaikan ataupun kita sahut seruannya. Diundang, penuhilah undangannya. Jadi wajib, dia ada hajat sesuatu, kita tidak ada halangan, itu adalah wajib. Wa iza istansahaka fansahhu. Ni yang ketiga ni dah masuk yang tajuk berkaitan dengan hadis kita. Apabila engkau diminta nasihat, berilah nasihat kepadanya. Hak kita, kewajipan kita. Yang keempat, wa iza atasha fahamidahullahu fasammithu. Bila seorang itu bersin, maka apabila dia mengucap alhamdulillah, maka kita berilah jawapan kepadanya. Alhamdulillah, kita bagi jawab pula yarhamkallah, yarhamkallah. Mana bersin pun yang berlaku pada kita tu satu nikmat yang Allah berikan, sebab tu dia kata alhamdulillah bersin. Kalau tak boleh bersin, tak boleh nak kata apa astagfirullah ke, susah hidup kita kalau tak boleh bersin. Orang yang dengar wajib menjawab yarhamkallah, kewajipan, macam menjawab salam juga ni. Wa iza marada fa'udhu, ini dan tentulah bila sakit hendaklah kita pergi ziarah. Wa iza mata fattabi'hu, apabila seorang itu meninggal, hendaklah kita iringi jenazahnya ke perkuburan. Ini kewajipan-kewajipan kita sebagai seorang Islam. Jadi yang ketiga tadi adalah berkaitan dengan nasihat. Nasihat adalah satu tuntutan hak
yang wajib kita laksanakan kepada Allah dan kepada kita Allah dan seterusnya. Jadi untuk Allah Subhanahu Wa Taala, perkara-perkara yang utama yang perlu kita tekankan, sampaikan di kalangan kita ialah berkaitan dengan iman kepada Allah dan jangan menyekutukannya. Iman, supaya kita mengekalkan iman, menjaga iman, jangan mengingkarinya. Nak jaga iman macam mana? Dan jangan menyekutukannya. Jaga iman macam mana? Nak jaga akidah macam mana? Ialah dengan kita belajar mengenai agama kita, belajar mengenai siapa Tuhan kita melalui sifat-sifatnya, sifat-sifat kesempurnaan, ketinggian yang boleh mensucikan zatnya, dan juga mengelakkan daripada kita menerima kekurangan bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi ini hal berkaitan dengan akidah lah. Akidah kita kena bersih betul tentang dengan Allah ni. Kita tak boleh ada sedikit pun benda yang merosakkannya iman ini, maka dia boleh membatalkan iman. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Kita kukuhkan iman kita, keyakinan kita. Yang kedua, kita buat benda itu ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana takut kepada manusia, bukan kerana menunjuk dan sebagainya. Meninggalkan maksiat bukan kerana terpaksa, bukan kerana dipaksa dan sebagainya. Berkasih sayang, berkawan, bersahabat, ukhuwah kerana Allah, benci pun kerana Allah, suka pun kerana Allah. Ini berkaitan dengan sifat-sifat mahmudah yang perlu kita tanamkan dalam jiwa kita supaya dapat kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, memberi wala' kepada sesiapa yang mentaati Allah. Ini berkaitan dengan Allah. Memberi wala' ni kalimah yang selalu kita dengar, iaitu memberi ta'stir, perjanjian. Sedar tak sedar tuan-tuan tiap hari berwala dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam solat tu kita baca doa iftitah tu Doa iftitah tu sebagai akur janji kita lah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira tu kan. Semua kalau kita faham makna tu, semua itulah wala kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentaati, untuk buat apa kerja berdasarkan apa yang ditentukan, dan menentang sesiapa yang mengingkarinya. Kalau ada orang yang mengingkari wala kepada Allah, kita menentang mereka juga. Bukan menentang Allah, menentang orang yang menentang wala kepada Allah itu. Jadi inilah nama jihad nanti kan, jihad. Inilah nama dakwah jihad. Nama mempertahankan hak Allah tu. Setelah kita boleh mempertahankan pada diri kita, kita wajib mempertahankan daripada merebak kepada orang lain, mencegah orang lain daripada menentang, tidak menetapkan wala kepada Allah. Jadi kalau tiga benda ni dapat kita laksanakan, hak nasihat untuk Allah itu, insya-Allah boleh dianggap beres lah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana menjaga akidah iman kita supaya benar-benar iman yang bersih yang boleh diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita mengikhlaskan sebuah amalan dalam kehidupan kita kerana Allah, bukan kerana manusia, kerana nafsu, wang ringgit dan sebagainya, dunia dan sebagainya. Maka dia yang kedua, dan menentang siapa juga yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buat diam je. Kalau buat diam saja, itulah adhaful iman, adhaful iman, lemah iman kita. Nampak dalam hadis yang menerangkan bagaimana kewajipan seorang mencegah kemungkaran yang berlaku dalam 3 tahap. Yang pertama bilisanihi, yang kedua
Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Yang pertama dengan tangan. Tangan ni maksudnya kuasa, kemampuan yang ada pada kita. Kuasa, ketua, orang yang ada kemampuan boleh menggunakan kuasa yang ada padanya. Yang kedua, bilisani, dengan memberi nasihat tentang perkara-perkara mungkar itu supaya ditinggalkan, ya. Yang lemah tadi, yang ketiga lah, apabila dengan hati, ya, wa biqalbihi wa in lam yastati' fa biqalbihi wa zalika adhaful iman. Hati ni iman yang paling lemah sekali, ya. Jangan kita ambil yang lemah sekali. Kalau kita buat dak, ya, mana kita iman kita lemah lah. Tengok kemungkaran berlaku, tengok orang menentang hak-hak Allah Subhanahu, kita buat dak je. Bukan buat dak, sokong orang yang menentang Allah pula. Jadi iman kita paling lemah, duduk di bawah. Takut dia tak kira pula nanti, akan terbatal pula nanti silap-silap. Itu yang pertama lah. Mudah-mudahan kita dapat jaga benda ini supaya kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila bertemu dengannya di akhirat besok. Yang kedua, nasihat untuk kita. Dalam hadis ini juga menjelaskan nasihat yang kedua hendaklah kita sampaikan ialah mengenai kitab, iaitu beriman dengan kitab-kitab samawi yang turun daripada yang Allah turunkan. Kitab-kitab samawi kita tahulah pada para nabi dahulu, kan, kitab Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, ini kitab-kitab ni semua itu adalah kitab samawi yang Allah turunkan, yang kita wajib beriman dengan semua perkara itu. Tapi bila turun Al-Quran yang lain dinasahkan, maknanya Al-Quran terkandung dalam semua kitab-kitab yang terdahulu. Dia adalah penutup semua kitab. Yakin bahawa kitab itu mukjizat Nabi Muhammad. Kitab Al-Quran itu mesti dijaga. Allah akan jaga sampai akhirat. Macam mana keadaannya pun, sebab dia adalah kitab yang meliputi semua hukum hakam tadi, Allah akan memeliharanya sehingga hari akhirat. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dengan Al-Quran ni lah kita boleh mengukuhkan iman kita. Yang antara cara untuk menguatkan iman ialah dengan kita melazimkan dengan Al-Quran. Nasihat Muslim terhadap Allah ini boleh dilakukan melalui beberapa perkara seperti berikut tentang Al-Quran ini. Yang pertama, membaca dan menghafaz. Baru ni sepanjang Ramadan, bila kita tak boleh keluar mana, rajinlah sikit, rajin banyaklah baca Al-Quran tu, baca Al-Quran. Tapi lepas Ramadan ni kita dah ada kurang dah. Kemudian hafaz beberapa ayat-ayat Al-Quran, perlu dihafaz sebab kita nak amalkan isi kandungannya. Hafaz surah, ayat lazim, ayat pendek itu pun adalah baik juga, baik-baik. Kerana dengan baca Al-Quran boleh menghasilkan pengetahuan, itu sudah pasti. Al-Quran sendiri yang diturunkan itu yang pertama sekali menerangkan tentang ilmu. Baca Al-Quran dapatlah ilmu. Baca Al-Quran tahulah apa ilmunya dan mendapat menambahkan kebersihan jiwa, keharmonian perasaan jiwa. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Kita baca Al-Quran ni boleh menenangkan jiwa yang tak tenteram, banyak lagi. Itu yang pertama, yang membaca. Kewajipan kita kena beritahu, malah Al-Quran kita akan memperolehi banyak kebaikan, banyak tercatat dalam lembaran amal, dan dia akan menjadi syafaat di saat penantian pada hari kiamat. Tentulah yang akhirnya di akhirat Al-Quran adalah syafaat kepada pembacanya. Ini yang kelebihannya. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu yawmal qiyamati ya'ti
syafa'atan liman yaqra'u. Sesungguhnya dia akan datang kepadanya sebagai syafaat kepada orang yang membacanya. Untung orang yang baca Quran, hafal Quran. Kemudian nanti ada yang ketiga, ada memahami pula Al-Quran. Di samping itu juga dia akan mendapat kemuliaan di kalangan manusia di dunia, memperolehi kedudukan yang tinggi di akhirat kelak berdasarkan kadar hafalannya terhadap Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, dikatakan kepada orang yang menghafal Al-Quran, baca dan naikkanlah serta bacalah dengan tertil sebagaimana engkau baca di dunia, kerana kedudukanmu yakni syurga sesuai dengan ayat terakhir yang engkau baca. Maknanya apa ni, dia akan menjadi syafaat, dia akan bantu kita dan sebagainya. Kemudian nak baca macam mana? Membacanya hendaklah dengan tertil dan suara yang bagus. Al-Quran tak boleh baca macam baca surah abang, baca buat apa, keluar suara ikut dan je. Al-Quran mesti dibaca dengan tajwid, tertil. Dan kalau dapat, bacalah dengan berlagu, bertarannum. Laisa minna man lam yataghannama bil Quran. Nabi tak mengaku umat kalau orang yang tidak membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Ya, taghannam ni mana, tarannum ni berlagu lah, lagu sedap. Sebab lagu pun kita, kalau kita lagu kita tak gunakan suara yang baik, mana nak sedap. Lagu keras, tak ada lembut. Ini tambah Al-Quran. Al-Quran tertil itu apabila kita menyebut setiap kalimah ayat-ayat Al-Quran itu dengan betul, dari mana tempat keluar huruf tu dia akan menjadi sedap. Suara kita sama je, Melayu ke Arab ke, tapi bila orang Melayu pun bila sebut dengan betul, dia lebih sedap daripada orang Arab. Orang Arab yang baca Al-Quran tak betul makhrajnya, lebih teruk daripada kita, padahal bahasa dia baca ikut kelang kabut, gopoh, salah, panjang, pendek, tak kira, macam-macam lagi. Jadi tanggungjawab nasihat yang perlu kita ingatkan yang kedua ni mengenai Al-Quran ni ialah supaya membaca mengikut tertil. Jadi sudahkah kita baiki diri kita tentang pembacaan Al-Quran, khususnya bacaan Al-Quran dalam solat kita, dalam ibadat kita. Suratul Fatihah, ayat-ayat lazim paling kurang kita kena baca benda tu. Baca tu bukan baca seorang-seorang, baca belajarlah tasmi'lah dengan kawan-kawan, dengan orang yang kita baik bacaan kita, supaya kita tahu di mana kesalahan dan kesilapan kita. Kadang-kadang kita rasa sedih juga tengok-tengok kawan-kawan kita ni baca tak betul. Nak tegur serba salah, tapi tegur jugalah kita. Cuma kena pandai-pandailah menegur, iaitu dengan suruh dia tasmi', pendengarkan bacaan kita. Sekurang-kurangnya Fatihah tu wajib. Yang wajib tu suruh orang dengar betul dah aku baca Fatihah ni. Takut ada tambahan silap. Mesti ada silap tuan-tuan. Orang yang dah hari-hari baca pun masih ada benda-benda yang tak sempurna dalam bacaan mereka. Tuan-tuan bacalah dekat orang-orang yang banyak ilmu tentang Al-Quran ni. Mesti ada tuan-tuan, ada tidak lengkap, tidak sempurna sebutan-sebutan ayat Al-Quran ni. Sebab dia mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi boleh ditambah baiki benda itu. Yang ketiga, nasihat berkaitan dengan Quran yang perlu kita nyatakan ialah tadabur. Bahasa Arab tu dijadikan bahasa Melayu, mentadaburi. Tadabur ni maknanya membelek, telek, tengok secara detail benda-benda yang ada dalam Al-Quran ini. Sebab dia mukjizat, dia ada makna-makna, huruf, kalimah, tanda dalam Al-Quran itu mesti ada makna-makna yang tertentu. Pasal apa huruf apa, semua surah Al-Quran itu dia gunakan huruf-huruf pendek itu, alif lam mim yasin, semua ada makna-maknanya. Tapi kita yang tu pun kita tak dapat kaji. Ahli tafsir sendiri tak boleh nak menterjemahkan huruf-huruf muqatta'ah ni dalam Al-Quran, huruf-huruf sebiji-sebiji dalam Al-Quran tu tak boleh nak terjemah, sebab ada makna. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ada hikmah
Dan ni semua ada orang yang tertentu saja mungkin dapat mendalami. Sebab tu ada kadang-kadang ada orang guna ayat Quran ni untuk apa perubatan-perubatan ni, mungkin mereka ada dapat kesan ayat kalimah-kalimah ni mempunyai hikmah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Setelah diterangkan demikian, adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami dan memikirkan isi kandungan Al-Quran, atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalang daripada menerima ajaran Al-Quran? Jadi ini satu benda lah. Sebenarnya kerana orang yang tak dapat, dia tertutup. Risyawah tu maknanya tertutup, hati dia tertutup, tak boleh nak menerima. Orang cakap baik apa-apa nasihat dia macam tu lah, sebab Allah tak buka hidayah kepadanya. Ada di kalangan umat Islam macam tu. Jadi kita janganlah terdiri daripada orang macam tu. Hendaklah kita terdiri orang yang suka bertadabur, memikirkan ayat Quran, sama ada baca, belajar, menelek dan sebagainya. Yang keempat, mengajarnya kepada generasi Muslim agar mereka ikut berperanan dalam menjaga Al-Quran. Tanggungjawab orang yang peringkat yang tinggi lagi sikit perlu mengajar Al-Quran ni, perlu mengajar untuk disampaikan. Sebab Al-Quran ini ialah disampaikan melalui apa ni kita panggil mulut ke mulut, apa ni, mutawatiran, maknanya sambung menyambung daripada zaman Rasulullah sampai sekarang ni. Kita sebenarnya adalah disampaikan secara mulut ke mulut. Seorang tu belajar daripada guru tu sambung kepada anak murid sambung sampailah ke zaman kita ni. Dia akan, kalau kita tengok, dia ada urutannya. Itu di antara tabiat ataupun semula jadi Al-Quran itu adalah apa ni, mutawatiran. Jadi perlu diajar. Tanggungjawab, jangan kita simpan ilmu kita. Pandai tajwid, belajar tajwid. Pandai taranum, belajar taranum. Pandai tafsir, belajar tafsir. Bila nak naik sebelum Isyak sebelum ada 4 minit ikut kita kena ikut. Kita habiskan Al-Quran ni hari ni, nanti sambung yang lain minggu lain. Yang keempat, mengajar. Yang kelima, mendalami, mengamalkan. Ini tahap tinggi lagi ya. Yang orang akan dapat belajar, peluang untuk belajar tafsir, maknanya kita akan dapat banyak ilmu dalam Al-Quran yang kita tidak tahu, yang Allah buat. Tapi yang pentingnya beramal itu. Lepas tu beramal, walaupun tahu sedikit tapi beramal. Sebab tu Allah beri amaran, orang yang tahu Al-Quran tapi tak beramal dengan isi kandungannya, dia adalah akan dibenci, ataupun sebesar-besar pendustaan akan dilemparkan kepadanya. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu berkatakan apa yang kamu tidak lakukan? Amat besar kebencian Allah kepada kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak lakukannya. Ini dalam konteks kita tahu tapi kita tak buat, itu amat dosa besar. Baik tuan-tuan, kita baru ada 2 sahajanya. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitab Allah. Ada 3 lagi berkaitan ad-dinun nasihah ni, iaitu nasihat untuk Rasulullah, dan nasihat untuk pemimpin Islam, dan nasihat untuk umat Islam. Kita sambung bulan Ogos, sambung bulan Ogos insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dalam majlis ilmu, kerana satu hadis menerangkan bagi orang-orang yang berada dalam majlis ilmu, masalul jalisis salih kamasilil hamil misk. Bagi orang yang sering duduk bersama-sama orang yang berilmu adalah seperti mana mereka duduk dengan orang yang membawa bau-bauan, kasturi. Misk ini kasturi. Kalaupun kita tak ada kasturi tapi baunya dapat kat kita. Wa illam yu'ti minhu asabaha min rihi. Dia tak bagi kamu kasturi itu pun, tapi baunya dapat kita. Free bau tu percuma, tak kena bayar. Jadi
berdampinglah dengan orang yang berilmu, ulama, lebih baik daripada kita berdamping dengan orang yang ahli maksiat, kerana kita tak tahu bila kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kebetulan kita bersama orang yang alim, yang berilmu, alhamdulillah, ma'aliwa ilhamdi fil akhirah, iaitu bersama-sama golongan kumpulan yang membawa panji-panji Islam yang benar di akhirat besok. Kalau kita menyokong orang yang engkar dengan Allah dan Rasulnya, maka kita akan bersama Fir'aun wal Haman wal Qarun fil akhirah. Itu dalam hadis yang lain, ya. Kita akan bersama kumpulan itu. Wal iyazu billah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma shrah bil Qur'an al-azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal.